halal ke? Hei, ramainya orang. Ada apa tu? Oh, ni kedai yang viral tu. Oh. Mesti sedap kan? Jomlah pergi. Tak ada logo halal lah. Tak ada ke? Kenapa nak ada halal? Logo halal tu tanda makanan tu bersih dan selamat untuk dimakan. Nampak makanan viral, ramai pergi mencuba. Fikir dulu, ada logo halal ke? Nampak minuman viral, ramai pergi mencuba. Fikir dulu, ada logo halal ke? Sebelum makan tengok dulu. Ini halal ke? Banyak pilihan, tengok dulu. Ini halal ke? Bila cari makanan, Pastikan halal thayyiban. Allah sukakan kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada hari ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan tentang makanan halal. Semoga kita semua beroleh manfaat dalam program ilmiah pada hari ini. Konsep makanan halal dan minuman di dalam Islam menggariskan konsep halal dan haram makanan dan minuman yang diambil. Konsep halal dan haram ini bertujuan untuk menjaga 5 perkara asas umat Islam, iaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara nyawa, harta keturunan dan mengekalkan integriti dan maruah manusia. Namun, sebelum kita menyelam lebih dalam dan mengupas secara lebih terperinci tajuk kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Panel pertama, Fatin Aina Afrika. Panel kedua, Jalan Naim. Dan panel terakhir iaitu Rushdudin. Sebelum saya menyerahkan sesi forum kita kepada ahli panel kita, izinkan untuk saya menghuraikan apa itu definisi makanan halal thayyiban ini. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, aturan mengenai makanan halal dan haram bukan berasal dari ucapan para tokoh dan melainkan dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Hal tersebut salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi, tak kenal maka tak cinta. Di sini saya meneruskan forum kita dengan menyerahkan sesi kita kepada ahli panel yang pertama pada hari ini, iaitu Fatin Aina Afrika untuk menghuraikan lebih lanjut tentang prinsip makanan halal. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fahim Nashran selaku moderator kita pada petang ini kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan forum yang bertajuk halal dan thayyiban. Tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan kepada soalan yang diajukan oleh moderator kita, iaitu apa itu prinsip makanan halal dan haram. Pada dasarnya, semua makanan adalah halal kecuali yang diharamkan menurut Al-Quran dan hadis. Terdapat 3 prinsip untuk menentukan halal atau haramnya makanan mengikut ayat 145 dalam surah Al-An'am, ayat 157 dalam surah dalam surah Al-A'raf dan ayat 4 dalam surah Al-Maidah. Prinsip pertama ialah semua binatang yang dianggap elok oleh Arab
semasa hidup Sunan dan pada zaman Rasulullah SAW adalah halal. Berdasarkan prinsip tersebut, antara binatang yang halal ialah semua jenis ikan yang hidup di laut walau apapun namanya. Hal yang demikian kerana binatang tersebut dianggap elok oleh orang Arab. Binatang ternakan iaitu unta, lembu, biri-biri, kambing, seladang, hijab, arnab dan lain-lain yang dianggap elok oleh orang Arab yang kemudiannya diakui halal oleh syarak. Selain itu, prinsip kedua ialah semua binatang buas yang mempunyai taring yang kuat untuk menangkap mangsa adalah haram. Binatang tersebut seperti anjing, babi, serigala, beruang, kucing, gajah, singa, harimau, binatang dan seumpamanya. Manakala burung yang haram dimakan ialah mempunyai kuku yang kuat dan boleh melukakan seperti burung helang dan burung raja wali. Di samping itu, prinsip ketiga pula semua jenis binatang yang sunat dibunuh adalah haram dimakan. Binatang tersebut seperti ular, kalajengking, gagak, tikus dan semua binatang yang memudaratkan. Sekian daripada saya panel 1. Terima kasih kepada ahli panel pertama Fatin kerana telah menguraikan dengan lebih mendalam tentang prinsip makanan halal. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda di dalam hadis riwayat Al-Hakim iaitu apa sahaja yang dihalalkan oleh Allah SWT di dalam kitabnya maka ianya adalah halal, dan apa sahaja yang diharamkannya maka ianya pula adalah haram, dan apa sahaja yang didiamkannya maka ianya itu dimaafkan, dan terimalah kemaafannya itu daripada Allah SWT kerana sesungguhnya Allah SWT tidak lupa barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW juga membaca daripada firman Allah SWT dan tiadalah Tuhanmu itu akan lupa. Surah Maryam ayat 64. Di samping itu, kesan-kesan makanan yang halal dalam Islam adalah kita juga akan mendapat kesihatan yang cergas dan sihat untuk menunaikan ibadah. Untuk pergi lebih lanjut, saya ingin menanyakan kepada ahli panel kedua iaitu Rushduddin untuk menyampaikan hujah beliau berkaitan kepentingan makanan halal dan keburukan makanan haram. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fahim Najran selaku moderator kita pada malam ini kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan forum yang bertajuk Makanan Halal dan Thayyiban. Tanpa membuang masa, saya akan teruskan kepada soalan yang diajukan oleh moderator kita iaitu apa itu kepentingan makanan halal dan keburukan makanan haram. Semakin hampir ke penghujung zaman, semakin ramai yang tidak mengambil berat tentang makanan yang halal dalam kehidupan seharian. Antara ciri makanan halal adalah makanan tersebut tidak diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang kita semua sedia maklum, terdapat makanan yang telah dilarang kepada umat Islam daripada memakannya iaitu arak, babi, anjing dan lain-lain. Namun begitu, Islam telah memberi kelonggaran kepada umatnya di mana umat Islam dibolehkan makan makanan ini ketika darurat bagi mengelakkan dari mati dan kebuluran. Hal ini dibolehkan apabila seseorang itu tidak menjumpai dan tidak dapat menjumpai dan mencari makanan yang halal. Selain itu, makanan halal perlulah bersih serta tidak memudaratkan dan boleh mendatangkan masalah kepada kesihatan tubuh badan. Sebaliknya, makanan halal dapat memberikan tenaga supaya tubuh badan dapat berfungsi secara normal dan dapat menjauhkan diri daripada sebarang penyakit. Kemudian, Islam turut menekankan pentingnya menyembelih haiwan dengan nama Allah. Islam menyuruh umatnya menyembelih haiwan yang ingin dimakan supaya dapat membezakan cara mematikan haiwan di antara orang Islam dan orang kafir. Melalui kaedah penyembelihan, haiwan tersebut tidak mati dalam keadaan tersiksa dalam jangka masa yang lama. Penyembelihan haiwan juga dapat mengelakkan jangkitan kuman kerana sebaik sahaja haiwan disembelih, darah yang mengalir keluar akan menjadi laju. Berdasarkan kajian saya, terdapat banyak kepentingan makanan halal yang boleh saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Antaranya mendapat tubuh badan dan akal yang sihat.
Pengambilan makanan seperti karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan protein amat penting bagi tubuh badan sebagai sumber tenaga, pembinaan enzim dan membantu penghadaman. Selain itu, tubuh badan yang sihat dapat membantu kita supaya dapat berfikir secara waras dan teliti dalam sesuatu perkara. Ibadah-ibadah wajib seperti solat fardu juga dapat dilaksanakan dengan mudah. Beralih kepada perspektif yang lain, makanan yang halal dapat membentuk akhlak yang baik. Tingkah laku dan akhlak yang baik dapat memberi kesan yang positif kepada masyarakat. Remaja-remaja yang baik dapat dididik, seterusnya dapat mengurangkan masalah sosial seperti penagihan dadah dan pergaulan bebas. Seterusnya, doa mudah dimaklumkan. Makanan halal dapat meningkatkan rasa syukur dan takwa dalam diri seseorang. Doa mudah dimakbulkan jika seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penjagaan makanan dan minuman sehariannya yang bersih, yang halal, bersih dan suci. Selain itu, ia dapat menjauhkan diri daripada azab akhirat. Makanan yang masuk ke dalam badan akan menjadi darah dan daging seseorang. Oleh itu, Islam melarang keras umatnya daripada makan atau minum daripada sumber yang haram seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran. Akhir sekali, makanan halal juga membolehkan kita mendapat keredaan Allah. Melalui pengambilan makanan yang bertepatan dengan syariat Islam, seseorang dapat memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih ini dapat mendorong seseorang ke jalan yang diridai Allah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 agar manusia tidak mengikuti langkah setan untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan. Sebab Allah telah memberikan makanan yang halal dan lagi baik di bumi. Maksudnya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sekian daripada saya, panel 2. Terima kasih panel Rushdudin di atas sujah yang sangat baik itu tadi. Tidak dinafikan bahawa memang banyak faedah yang boleh kita perolehi daripada memakan makanan yang halal ini. Tanpa melengahkan masa lagi, tiba masanya untuk saya menjemput ahli panel ketiga kita yang tampan lagi sangat bergaya pada hari ini. Dipersilakan panel Jalan Naim untuk menerangkan tentang syubhah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fahim Nashron selaku moderator kita pada malam ini kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan forum yang bertajuk Halalan Tayyiban. Tanpa membuang masa, saya akan teruskan kepada soalan yang diajukan oleh moderator kita, iaitu apa itu syubhah. Semakin hampir ke penghujung zaman, semakin ramai yang tidak mengambil berat atau mengambil tahu apa itu syubhah. Definisi syubhat adalah perkara yang tidak diyakini akan halal dan haramnya. Syubhah dapat juga disamakan maksudnya dengan masbuh. Masbuh bermaksud disyaki, menimbulkan keraguan atau boleh dipersoalkan. Asasnya syubhah tidak mempunyai cirinya yang tersendiri. Justru syubhah berlaku apabila terdapat percampuran antara bahan makanan yang halal dengan yang haram dan makanan tersebut sukar dikenal pasti hukumnya. Syubhah juga boleh terjadi jika sesuatu sumber makanan tertentu diragui asal usulnya atau terdapat ketidakpastian mengenai kebenaran atau larangannya menurut hukum Islam. Maka produk itu dianggap masbuh. Umat Islam yang sejati akan menjauhkan dirinya daripada memakan makanan yang diragui kehalalannya. Sedangkan menurut istilah, syubhah adalah ketidakjelasan atau kesamaran sehingga tidak ada diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. Syubhat terhadap sesuatu akan muncul kerana ketidakjelasan status hukumnya atau ketidakjelasan sifat atau faktanya. Status hukumnya dapat diketahui baik berdasarkan nas atau berdasarkan ijtihad yang dilakukan oleh ulama dengan metod qiyas, istibhab dan sebagainya. Dalam pada itu, syubhah dapat dibahagikan kepada dua perkara, iaitu pertamanya syubhah dalam pendapatan dan keduanya syubhah terhadap ain,
iaitu fizikal, makanan yang hendak diambil. Dalam Ihya Ulumuddin pula telah mengkategorikan syubhat ini kepada 3 kategori besar. Pertamanya adalah ragu-ragu tentang hukum sama ada perkara tersebut halal atau haram. Keraguan ini datang ketika meneliti sebab halalnya atau haramnya sesuatu perkara. Keduanya syubhah dengan sebab bercampur perkara halal dengan yang haram. Ketiganya syubhah yang asalnya halal akan tetapi sebab-sebab yang mendatangkan sebab-sebab yang menyebabkan satu kemaksiatan dalam syariat. Daripada An-Nu'man Ibnu Basir radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, iaitu syubhah, yang mana ramai yang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang memelihara dirinya dari perkara syubhah, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian saya daripada panel 3. Terima kasih saya ucapkan kepada panel Jalan Naim. Sangat jelas penerangan yang telah disampaikan oleh beliau. Jadi, untuk meneruskan lagi forum kita pada hari ini, dipersilakan panel Fatin untuk menerangkan tentang penentuan makanan halal. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita, Fahim Nashran. Daripada peristiwa tersebut, kita dapat melihat pandangan ulama tentang makanan halal dan haram. Ulama banyak membicarakan isu pemakanan berdasarkan surah Al-Maidah ayat 3 yang menyebut tentang binatang-binatang yang diharam secara terperinci dengan menetapkan 10 jenis binatang yang haram. Ayat ini menjadi panduan dalam menentukan 3 kehalalan sesuatu makanan dan produk di samping ayat-ayat lain yang hanya menjelaskan secara umum yang menetapkan 4 jenis binatang yang haram. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang diringkaskan, secara umumnya binatang yang diharam untuk dimakan itu adalah 4 jenis dan secara terperincinya sebanyak 10 jenis, iaitu makanan pertama ialah bangkai, iaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja disembelih atau dengan berburu. Makanan kedua ialah darah yang mengalir. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa. Maka jawab beliau, makanlah. Orang-orang kemudian berkata, itu kan darah. Maka jawab Ibnu Abbas, darah yang diharamkan atas kamu hanyalah darah yang mengalir. Makanan ketiga ialah daging babi yang telah diharamkan dengan makanan babi itu yang kotor dan najis. Maka tepatlah apa yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya yang bermaksud, dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor. Al-A'raf 156. Makanan keempat ialah binatang yang disembelih bukan kerana Allah, iaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain daripada Allah. Misalnya, nama berhala kaum penyembah berhala Watsan Niying. Dahulu apabila hendak menyembelih binatang, mereka menyebut nama berhala mereka seperti Lata dan Uzza. Ini bererti suatu takarub kepada selain daripada Allah dan menyembah kepada selain asma Allah yang maha besar. Jadi sebab diharamkan binatang yang disembelih bukan kerana Allah di sini dalam mata-mata ilmu agama dengan tujuan untuk melindungi akidah tauhid dan kemurnian akidah. Kesimpulannya, hanya 4 jenis binatang dan makanan sahaja yang disebut di atas, tetapi diperincikan dalam surah Al-Maidah ayat 3 dengan ditambah 6 jenis lagi yang menjadikan jumlah keseluruhannya ada 10 jenis. Makanan kelima ialah Al-Mukanikah, iaitu binatang yang mati kerana dicekik baik dengan cara menghimpit leher binatang tersebut ataupun meletakkan kepala binatang pada tempat yang sempit dan sebagainya sehingga binatang tersebut mati. Makanan keenam ialah Al-Mawqudzah, iaitu binatang yang mati kerana dipukul dengan tongkat dan sebagainya. Makanan ketujuh Al-Mutaraddiyah. Al-Mutaraddiyah iaitu
binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi sehingga mati. Yang seperti ini ialah binatang yang jatuh dari perigi. Makanan ke-8 ialah an-natihah, iaitu binatang yang ditanduk oleh binatang lain sehingga mati. Setelah itu makanan ke-9 ialah ma'akala sabui, iaitu binatang yang diterkam dan binatang buas dengan dimakan sebahagian dagingnya sehingga mati. Sesudah menyebutkan 5 jenis binatang dan makanan dari bilangan 5 sampai bilangan 9 ini, kemudian Allah menyatakan, kecuali binatang yang kamu sembelih, yakni apabila binatang-binatang tersebut kamu dapati masih hidup, maka sembelihlah. Oleh itu binatang-binatang tersebut menjadi halal sekiranya ia disembelih. Makanan ke-10 ialah binatang yang disembelih untuk berhala, subihah dan nusub. Nusub sama dengan masyub, artinya yang ditegakkan, maksudnya iaitu berhala atau batu yang ditegakkan sebagai tanda suatu penyembahan selain Allah. Orang-orang jahiliah biasanya menyembelih binatang untuk dihadiahkan kepada berhala-berhala tersebut dengan maksud bertakarrub kepada Tuhannya. Binatang-binatang yang disembelih untuk maksud di atas masuk salah satu daripada jenis penyembelihan yang dilakukan bukan kerana Allah. Ulama berselisih pendapat tentang keharusan penyembelihan. Adakah halal binatang-binatang ini yang hukumnya seperti bangkai? Pendapat yang masyhur daripada mazhab Syafi'i dan mazhab Hanifi, sekiranya binatang ini ada menunjukkan tanda-tanda masih lagi hidup seperti pergerakan kaki dan seumpamanya kemudian disembelih, maka sembelihlah itu adalah halal. Sebahagian daripada pengikut mazhab Hanifi dan Syafi'i, mereka mensyaratkan bahawa binatang ini hendaklah dalam keadaan hayat mutakhirah. Diriwayatkan daripada Malik sekiranya binatang tersebut lebih hampir kepada mati, maka tidak diharuskan penyembelihan tersebut dan sembelih itu tidak halal dimakan. Kesimpulannya, ulama semua bersetuju bahawa semua binatang yang disebut di atas adalah haram dimakan. Walau bagaimanapun mereka berselisih pendapat tentang 5 jenis binatang itu al-muqanniqah, al-maquzah, al-mutaraddiyah, al-natihah dan ma'akala sabu. Sebahagian berpendapat selagi mana binatang tersebut menunjukkan tanda-tanda hidup maka diharuskan menyembelihnya dan halal dimakan. Manakala pendapat lain pula menyatakan walaupun binatang itu ada menunjukkan tanda-tanda hidup tapi lebih hampir kepada mati, maka tidak diharuskan menyembelih dan tidak halal dimakan. Sekian daripada saya panel 1. Terima kasih panel Fatin di atas penerangan yang amat baik itu tadi. Siapa yang mengamalkan makanan yang halal pastinya akan mendapat faedah daripada perbuatannya itu. Jadi saya ingin menjemput panel Rushdudin untuk menguraikan tentang faedah daripada memakan makanan yang halal. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita Fahim Nashran. Sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi bahawa makanan halal mempunyai pelbagai faedah daripada kehidupan seseorang Muslim. Islam memudahkan syariat yang harus dilaksanakan oleh umatnya, termasuk menghalalkan segala makanan dan minuman yang memberikan manfaat bagi kesihatan dan keberlangsungan hidup manusia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan haram dan minuman yang haram kerana mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, manusia terutama umat Islam harus menghindari makanan dan minuman ini untuk menjamin kesucian hati dan kebaikan jiwa manusia itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa jika tumbuh daging dalam tubuh manusia yang berasal daripada makanan yang haram, maka baginya adalah neraka. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahawa Allah mengharamkan makanan yang membawa dampak buruk bagi kesihatan manusia. Di antara akibat makan makanan haram tersebut ialah doa-doanya tidak dikabulkan. Seseorang yang memakan makanan haram, doa-doanya tidak didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, mengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, wahai Rabbku,
wahai Rabbku, padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diterimanya doa itu? Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, merosak hati dan akal pemikiran seseorang. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan pikiran seseorang. Jika seseorang memakan makanan yang baik atau makanan halal, maka hatinya juga dapat menjadi baik. Dan sebaliknya, jika memakan makanan haram, hati seseorang dapat tercemari dan hal ini juga mempengaruhi kekhusyukan dalam beribadah termasuk dalam solat. Makanan yang haram juga dapat mengeraskan hati seseorang sehingga tidak mampu melihat kesusahan orang lain dan enggan membantunya. Selain itu, amalan mereka tidak diterima. Siapapun umat Islam yang memakan makanan yang haram, maka amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 40 hari seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Ibnu Abbas berkata bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakanlah aku akan menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah." Apa jawapan Rasulullah? "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Nescaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari, dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya." Hadis riwayat At-Tabarani. Sementara hal itu, makanan haram membawa ke neraka. Makanan haram yang dimakan oleh seseorang akan berubah menjadi daging, dan daging tersebut dapat membawa seseorang ke neraka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang memakan makanan haram. Di samping itu, makanan haram juga dapat mengurangi iman dalam hati. Mengkonsumsi makanan haram tidak hanya berdampak pada hati dan akalnya, tetapi juga pada keimanannya. Makanan dan minuman haram dapat mengurangi iman seseorang dan mengganggu ibadahnya sebagaimana hadis tentang peminum khamr berikut. Tidaklah peminum khamr ketika ia meminum khamr termasuk seorang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhir sekali, makanan haram juga menzalimi diri sendiri. Makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandungi mudarat atau keburukan bisa berdampak buruk bagi kesihatan manusia seperti mengkonsumsi daging babi yang dapat menyebabkan penyakit cacing pita maupun alkohol yang dapat merosak organ hati dan organ tubuh lainnya. Akibat makan makanan haram sangatlah tidak baik, dan oleh sebab itu sebagai umat Islam kita harus sentiasa memakan makanan yang halal dan memberikan anak-anak kita makanan dari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala juga selalu memerintahkan umatnya untuk sentiasa memakan makanan yang halal sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut. Maksudnya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh Allah yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Sekian daripada saya. Panel kedua. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada panel Rushdudin. Sangat jelas penerangan yang telah dilontarkan oleh beliau tadi. Tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput panel Jalal Naim untuk menyampaikan hujah terakhir beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita Fahim. Sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi bahawa syubhah terbahagi kepada dua bahagian dalam iaitu syubhah dalam pendapatan dan syubhah terhadap ain, iaitu fizikal makanan. Daripada isi tersebut kita dapat simpulkan bahawa syubhah berkait rapat dengan konsep halal dan thayyiban kerana ianya memberi implikasi yang negatif terhadap konsep halal dan thayyiban. Syubhah memberikan implikasi negatif secara langsung kepada konsep halal dan thayyiban kerana secara holistiknya perkataan thayyiban merujuk kepada sifat pemakanan yang diterima jiwa, bersih, bermanfaat dan tiada mudarat. Justru umat Islam amat menegaskan bahawa aspek pemakanan halal dan thayyiban menjadi pemberatan penting dalam membangun sebuah karakter keluarga yang cemerlang
dalam aspek duniawi dan ukhrawi. Ini kerana perspektif Islam memandang bahawa amalan pemakanan halal dan thayyiban yang menjauhi unsur syubhah memberi kesan kepada pembentukan peribadi, kemakbulan doa, kecenderungan berfikir, kesedaran beragama dan empati diri. Malahan aspek epistemologi Islam menyatakan pemakanan halal membolehkan individu Muslim mendapat keselamatan dari neraka, diterima amal ibadat, membentuk darah daging yang baik dan memberikan kepintaran akal. Isu makanan syubhah menjadi satu polemik yang senantiasa ada dan berlegar seiring dengan zaman. Seumpamanya tentang fenomena produk makanan yang pada awalnya mendapat persijilan halal yang sah, tapi kemudian harinya terdapat unsur yang meragukan di dalam sesuatu produk. Sebagai contoh, isu produk coklat terkenal berjenama Cadbury menjadi polemik hangat dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia selepas disebarkan secara meluas. Dalam hal ini, Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM melalui siasatannya terhadap 3 produk Cadbury telah menemui unsur ribonukleik asid khinzir di dalam 2 produk iaitu coklat susu dengan kacang hazel dan coklat susu dengan buah badam. Hal ini menyebabkan status halal yang diyakini pada asalnya boleh jatuh kepada hukum syubhah kerana sebab-sebab yang ditimbulkan. Oleh yang demikian, perkara syubhah dalam pemakanan adalah sangat dititik beratkan oleh Nabi Muhammad SAW kerana ianya memberi impak yang sangat mendalam terhadap seseorang Muslim sebagaimana sabda Nabi SAW. Maksudnya, barang siapa yang memelihara diri dari perkara-perkara syubhah, samalah seperti dia telah melindungi agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang tersungkur ke dalam perkara-perkara yang syubhah, itu akan terjerumus pula ke dalam perkara-perkara yang haram. Itu sahaja daripada saya, panel 3. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua panel atas hujah-hujah yang hebat belaka itu. Jadi, di sini dapat saya simpulkan bahawa pemakanan halal ini mungkin dianggap remeh oleh segelintir masyarakat di negara kita. Akan tetapi, hakikatnya adalah sebaliknya. Pemakanan halal amatlah penting untuk umat Islam kerana terdapat banyak faedah yang mampu diperoleh. Jadi, setakat itu sahaja forum kita pada hari ini. Ribuan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua panel di atas komitmen yang telah diberikan. Dengan itu, saya tutup majlis forum kita pada hari ini dengan surah Wal-Asr.